buat urusan perjanjian jual beli, perjanjian jual beli ni sebenarnya melibatkan peguam di pihak penjual dan juga peguam di pihak pembeli. Okey, kalau sekiranya pembeli itu diwakili oleh peguamnya sendiri dan juga penjual itu diwakili oleh peguamnya sendiri, maknanya ada dua peguam yang terlibat. Okey. Jadi pemegang amanah di sini yang saya maksudkan adalah peguam yang mewakili pihak penjual. Sebab urusan jual beli, bila penjual tu ada peguamnya sendiri dan digalakkan sebenarnya untuk penjual tu ada peguam dia sendiri, peguam tu sepatutnya menjadi pemegang amanah ataupun stakeholder bagi pihak penjual. Okay, jadi apa-apa bayaran yang perlu dibayar kepada akaun penjual haruslah dibayar melalui akaun peguam, peguam yang dilantik oleh penjual tersebut sebagai stakeholder. Okey, dan dalam mana-mana urusan jual beli sekalipun, okey, bila katalah melibatkan release of monies daripada bank ataupun daripada pihak LPPSA, biasanya bank ataupun LPPSA mesti melepaskan baki ataupun pinjaman yang dibuat oleh pembeli tersebut ke dalam akaun stakeholder milik peguam. Okay, dan jarang-jarang sekali kita tengok terutamanya pihak LPPSA membenarkan untuk baki tersebut ataupun pinjaman tersebut dibayar terus ke akaun penjual. Dia mesti masuk ke dalam akaun stakeholder ataupun akaun pemegang amanah milik peguam. Okay, so kenapa saya nak kena tekankan tentang perkara ni? Sebab dalam beberapa minggu yang lepas ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya, di mana penjual-penjual ni dia rasa reluctant ataupun dia rasa risau untuk melantik peguam dalam urusan jual beli hartanah dan minta supaya duit harga jualan tersebut ataupun pinjaman yang dibuat oleh pembeli tersebut dibayar terus ke dalam akaun milik penjual tu. Jadi bila ditanyakan kepada saya boleh ataupun tidak, sebenarnya dia bergantung kepada institusi kewangan yang digunakan oleh pihak pembeli tersebut. Sekiranya pembeli itu membuat pinjaman dengan bank ataupun membuat pinjaman dengan LPPSA, biasanya LPPSA ataupun bank mengkehendaki loan ataupun pinjaman yang dibuat oleh pembeli dilepaskan ke akaun stakeholder ataupun akaun pemegang amanah. Dia tak boleh nak dibayar secara terus ataupun secara direct kepada akaun milik penjual tadi. So kenapa dia nak kena buat macam tu? Sebab bank ataupun LPPSA dia nak pastikan bahawa bayaran stakeholder money tu dibayar dengan cara yang betul dan tidak ada unsur-unsur sekiranya berlakunya penipuan dan sebagainya. Mungkin ada berlaku bayaran-bayaran outstanding yang perlu dijelaskan oleh penjual tidak dibayar oleh penjual. So macam yang saya pernah ceritakan sebelum ni, duit masuk ke dalam akaun stakeholder peguam, sebelum peguam nak release duit tersebut kepada penjual, peguam kena pastikan bahawa yang pertama sekali, segala tunggakan yang terlibat ke atas hartanah tersebut dibayar ataupun dijelaskan terlebih dahulu oleh penjual. Okay, contoh outstanding yang ada kat sini sebenarnya melibatkan beberapa perkara. Yang pertama sekali, outstanding dari segi cukai. Okay, so cukai tanah dan juga cukai pintu. So dua perkara ni dimestikan untuk peguam mengguna pakai duit yang ada dalam stakeholder manis tadi untuk menjelaskan tunggakan yang ada kepada pihak-pihak yang berkenaan. Okay, cukai pintu dibayar kepada Majlis Perbandaran, manakala cukai tanah dibayar kepada pejabat tanah lah. Okay, sebab tu duit tu akan lepaskan oleh pihak bank ataupun institusi kewangan seperti LPPSA ke dalam akaun stakeholder milik peguam. Peguam yang mewakili penjual tadi itulah. Okey, dan yang kedua, peguam juga perlu pastikan segala bil-bil utility. Utility bill ni termasuklah TNB, air kalau macam dekat Selangor ni kita bayar dengan Syabas lah. Dan kalau misalkan di negeri lain dengan syarikat air yang berkenaan untuk negeri-negeri tersebut. Macam di Negeri Sembilan kita ada Sains, kalau di Johor kita ada SAJ.
So semua tunggakan bil utility, okey, yang satu lagi tu Indah Water Consortium. Indah Water ni yang kadang-kadang orang banyak terlepas pandang. Orang terlupa nak bayar, okey. So Indah Water Consortium pun perlu dijelaskan. Dan bila duit apa tu yang dilepaskan oleh pihak bank dibayar ke dalam akaun stakeholder milik peguam, maka peguam perlu mengguna pakai duit tersebut untuk menjelaskan segala tunggakan yang ada. Okay, so tadi yang awal-awal saya sebutkan cukai pintu, cukai tanah. Okay, yang ketiga ni tadi ni adalah bil-bil utility, TNB, Syabas dan juga IWK, Indah Water. Okay, so seterusnya peguam juga perlu memastikan kalau misalnya kata rumah tu adalah kondominium, apartmen ataupun yang melibatkan hak milik strata. Biasanya hak milik strata ataupun rumah high rise ni dia ada management corporation ataupun GMB, Joint Management Body, yang kita perlu bayar maintenance, maintenance ataupun bayaran yuran selenggara setiap bulan. Okay, dan bayaran yuran selenggara ni biasanya bila dikenakan oleh GMB ataupun dikenakan oleh pihak management corporation ke atas penjual, maka penjual perlu pastikan bahawa segala tunggakan tu telah dijelaskan terlebih dahulu. Kalau misal kata selenggaraan tu bayaran GMB ataupun maintenance tadi tu tak dibayar oleh penjual, maka peguam boleh mengguna pakai duit yang dimasukkan ke dalam stakeholder tadi untuk melunaskan outstanding yang ada, untuk melunaskan segala tunggakan yang ada. Okey, jadi sebab itulah alasan kenapa pihak bank ataupun institusi kewangan seperti LPPSA mengkehendaki baki pinjaman ataupun baki harga jualan tersebut dibayar kepada peguam terlebih dahulu yang mewakili pihak penjual untuk memastikan bahawa segala tunggakan, segala outstanding yang ada dijelaskan daripada baki harga jualan tersebut. Okay, dan peguam ni tanggungjawab dia memang sangat besar. Dia kena pastikan bahawa segala tunggakan tu dah dijelaskan, barulah dia boleh riliskan ataupun melepaskan duit yang dah dipegang oleh peguam tadi. Setelah semua outstanding tu dah dijelaskan, barulah dia boleh lepaskan duit tersebut kepada pihak penjual. Jadi itulah sebenarnya tanggungjawab seorang peguam yang mewakili pihak penjual untuk pastikan segala tunggakan yang ada dijelaskan terlebih dahulu sebelum peguam boleh melepaskan duit tersebut kepada pihak penjual. Okey. Kalau sekiranya penjual tu tak diwakili oleh peguam, so macam mana pula kisahnya? Hanya pembeli sahaja yang ada peguam dan penjual tu tidak diwakili peguam. Okey, jadi kalau berlaku macam tu, biasanya pihak peguam yang mewakili pembeli tadi akan bertindak sebagai stakeholder ataupun pemegang amanah kepada penjual. Sebab tu saya nasihatkan, kalau boleh tuan-tuan perempuan yang menjadi penjual, sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan juga melantik peguam tuan-tuan perempuan sendiri dan tidak menggunakan ataupun tidak menumpang dengan peguam yang mewakili pihak pembeli. Okay, so kalau katalah tuan-tuan perempuan ni tak nak lantik peguam sendiri, maka tuan-tuan perempuan perlu mengguna pakai khidmat ataupun perlu melantik, memberi kuasa kepada peguam yang mewakili pembeli sebagai pemegang amanah ataupun stakeholder dalam urusan jual beli tersebut. Okay, so itu sajalah kot malam ni apa yang saya ingin sampaikan. Kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni, dan saya harap apa yang dah dikongsikan tu sedikit sebanyak memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan semua. Dan kalau misal kata ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan perempuan boleh berhubung dengan saya secara terus. Boleh kontak saya melalui nombor telefon saya 012 655 0685. Okey, 012 655 0685. InsyaAllah kalau tak boleh nak call saya, WhatsApp je saya. Kalau ada masa terluang tu, insyaAllah saya akan balas pertanyaan tuan-tuan perempuan semula. So itu saja untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala.